Okay, now we already start. So before kita nak discuss your work, I tunjuk satu benda ni. Okay. Okay. This one SS2, you punya group ke group mana yang buat SS2 ni? Ini boleh nampak ini SS2 punya. Ini you punya group ke? Siapa punya group? Hello? Siapa nak cakap sikit? Hello? Hello? Ayah, you type ke? Tak nak bersuara ke? Tak ada orang cakap apa pun. Nak tahu ini SS2 you punya ke? Siapa punya? Hello? Bukan you punya. SS2 ni. Platformnya. Account Center Study SS2. Bukan people group lah. Group lain. Macam cakap dengan siapa je tak tahu nak jawab pun. Hello? Bukan Okay, bukan you punya. Siapa? Masuk I nak you punya proposal detail something like this. And then the presentation way can something like this lah. For example, the roof, pumpung tu, you boleh buat design macam ni tau, nampak real sikit lah. Tak boleh macam you, ada orang buat punya kan, dia macam copy paste satu texture masuk kan, tak cantik. Tu something macam ni presentation. Ada orang masuk lagi kan. Okay, sekejap. Okay, so tu something yang more detail lah. And then boleh pakai 3D drawing nanti semua lah, buat detail punya lah kan. Contohnya, ia bukan nampak rumah saja, ia nampak kawasan lapan di tepi ke, pedestrian walkway ke, sedetail boleh cycling walkway ke, so buat detailnya. Anak you punya design yang detail, ke connectivity dan mobility kan, pedestrian macam mana connection dia. Contohnya sampai rumah itu, you nak buat macam mana, kalau kedai buat macam mana, okay. Ini part 4 SS2 kan. Something macam tu lah, kita nak you detail design. Kalau boleh lagi detailnya. Ada masa you masuk YouTube channel saya, tengoklah kan. Boleh nampak kan? Ya, YouTube ni. Tak boleh dengar je kan, boleh nampak kan. Pun tak ada apa pun, tak ada dengar, tak ada suaranya. So, contohnya ini pun kan. Kalau tak boleh nampak, beritahu. Something macam ni lah kan, kita mau detail. Tapi ini detail ke? Macam tak berapa detail. Dia punya pedestrian walkway semua tak nampak lagi kan, tak cukup detail lagi. Dia macam mau tu building yang detail, yang lain tak detail kan. Kita nak luar tu detail, macam jalan dia sama je kan, kita nampak pedestrian walkway ke apa, tak cukup detail. Dia paling detail bangunan je, kita nak detail yang jalan raya semua, garden semua lah kan. External punya area kena detail, bukan building saja kan. Dia ni ada line, tapi line dia tengok putus lah. Dia buat tak elok kan, line dia putus. Kan. Ini sikit ada detail lah, tapi line dia putus-putus kan, tak apa-apa kemas lah. Okay. Kalau gardens tu, you boleh buat detail design lagi bagus lah. Tapi dia banyak line putus lah banyak. Maksudnya tak berapa bagus lah this one. Macam ni lah, parking tu perlu lukis. You kena lukis parking, terperinci lah. Okay, 2D and 3D sekali lah. Lampu jalan semua. Tapi ini pun tak cukup detail ni jalan ni. Sini parking okay, tapi ada tempat tak cukup detail. Ini baru part 4, you sekali part 8 so kena buat lebih bagus ni lah. Boleh Kita naik detail. Kadang tu macam lukis. Ini yang video kan, tapi drawing pun sama macam ni lah. Mula-mula sebelum buat 3D, you kena buat 2D dulu. Detail drawing yang 2D dulu kan. 2D punya layout, detail layout dulu. Lepas tu baru convert jadi 3D lah kan. Jangan keluar gambar-gambar je. Macam ini 3D drawing kan. Tapi
plan tu, 2D plan kena complete juga. Sedetail boleh punya 2D plan kena complete. Dia sini tak tunjuk plan kan. Okey lah. So ada masa cari saya punya video lah. I think bawah ni, yang paling awal ni SS2 punya, student punya. Yang lain tu benda lain lah. Okay. So buat detail punya. So kita sekarang ni tengok yang fase 1 So hari ni kita start from 1. Hari tu 5, 4, 3, 2, 1 kan. Terbaliknya. So hari ni kita start balik ikut daripada 1 dulu. 1 ni. Ayat sudah buka lah, pergi buka lagi. Okay. Okay, dari segi konsep. Macam cara present konsep ni belum baik lagi lah. Karena you all buat konsep, dan sebelah kanan tu compare kan. Semasa dengan konsep kan. Kalau boleh tak satu page tu, nak compare. Ini beritahu konsep saja kan. Semasa tu apa guna tanah dia, you kena buat satu. Maksudnya one page tu kena compare. Kita nak tahu semasa ni apa, and apa cadangkan. Maksudnya cadangkan di atas apalah kan. Sekarang ni cadangkan pintu utama bagi pemetaan bas dan juga perniagaan. Mana? Nombor 2. Pusat utama bagi pemetaan bas dan juga perniagaan. 3. Laluan berjaki. Laluan berjaki. Mana 3 ni? 3 pun tak nampak pun. 3. Laluan berjaki tapi tunjuk satu tempat aja. Kawasan tu. Ada kawasan komersial dan perumahan. Kurang jelas lah konsep you ni. Pemilihan kawasan industri, pusat utama. So sini kena ada 2 diagram. Satu page tu kena 2 diagram. Maksudnya satu tunjuk konsep, satu tunjuk keadaan semasa ni. Supaya kita tahu apa cadangan di atas apa. Tulis ini guna tanah semasa pembangunan semula. Spesifikasi kawasan tanah lapang akan dinaik taraf. Okay, ini kata semasa. Landscape lembut dan juga landscape kejut. Kawasan lapang menarik. Okay, musical fountain. Inilah maksudnya kawasan ni lah. Okay. Tapi, mengapa nak cadangan ini? Dia cakap nak naik taraf dia. Aktiviti radar sebuah ni. Mengapa nak buat ni? Okay, siapa punya ni? Fase 1. Mengapa nak buat ini? Apa kebaikan dari buat ini untuk keseluruhan kawasan AKK? You jangan tengok ini atas tanah lapan je, you buat kawasan rekreasi kan. Mengapa you perlu buat ni? Apa pentingnya penaik taraf kawasan lapan ini untuk keseluruhan AKK ni? Apa kepentingan dia? Itu justifikasi itu. Bukannya sebab ada hijau dia, you nak naik taraf. Tak cantik, you naik taraf. Mungkin tak cantik, biar dia tak cantik kan. Mengapa nak naik taraf? Apa kepentingan dia untuk keseluruhan kawasan AKK ni? Yes. Siapa nak jawab? Siapa punya ni? Hello? 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 Hello, hello? Tak ada orang ah? Mana orang pergi ni? Hello? Hello? Siapa nak jawab? Hello? Fase 1 siapa punya? Tolong cakap sikit. Hello? Hello, hello? Hello? Fase 1 punya orang mana?
ada dengar ke? Hello? Hello, Pasal Wan punya orang? Mana? Ya doktor, saya Fana. Okay, you Pasal Wan eh? Pasuan. Okay. Untuk ini, justification, mengapa ia perlu upgrade kawasan 8 ni? Why? Itu nama justification. Ia tak jawabkan dekat sini. Mengapa nak upgrade dia? Apa kepentingan kawasan 8 ni untuk keseluruhan AKK ni? Dia akan jadi apa? Dia jadi town square ke, jadi pusat kawasan hijau di level apa? Maksudnya apa kepentingan dia? Kalau tanpa kawasan hijau ni, mengapa tak boleh? Mengapa mesti ada? Doktor, Mhm. yang untuk bahagian ni sebab kita orang nak naikkan dia sebab dia dekat tepi highway. Mhm. So saya nak naikkan kawasan tu, jadi tak adalah kawasan tu kosong saja. Tak boleh. Jawapan macam ni tak elok. Maksudnya, dari segi keseluruhan AKK, kita pandang industri dan pelabuhan. So, kita perlukan pusat perkhidmatan dan kawasan rekreasi semua lah. Betul lah kan? Okey. So, untuk fasa wang ini, bahagian 1.1.2 ni, sini banyak kawasan 8. Okey. So, apa keperluan dia kawasan 8 ni? Dia akan berfungsi sebagai apa? Maksudnya. Untuk kawasan rehada, penduduk setempat, betul ke? Sekeliling atau penduduk atau tak ada penduduk? Ataupun dia akan jadi kawasan rekreasi untuk bandar, maksudnya orang jauh akan datang. So dia akan jadi taman bandar ke, dia akan jadi taman kejiranan ke, apa level dia akan jadi. So you punya kawasan 8 ni, you upgrade dia, you nak tujuan jadi apa? Jadi taman bandar ke, taman kejiranan saja. So dia punya cadangan akan jadi lain kan. So sini sesuai ke jadi taman bandar ataupun taman kejiranan saja. Kau kejiranan sekitar ni ada rumah ke banyak kilan je? Ada rumah. Ada rumah, tengok je. Sini sekitar tu ada rumah. Okey, so nak jadi taman kejiranan. So ibu cadangan nanti ke arah taman kejiranan lah. Okey. You kena fikir macam tu. You untuk penduduk saja ke, itu taman kejiranan. Kalau untuk bandar, maksudnya orang jauh datang, itu taman bandar. Kan? Ataupun ibu tujuan hanya jadi urban square. Urban square ni macam I bagi tengok gambar kan, macam dekat tempat Masaleh kan. Dekat pusat bandar tu tengah-tengah ada square kan. Itu untuk orang minum, rehat, tapi berunsurkan pelawat bandar kan. Betul-betul. Kau taman kejiranan, pelawat dia penduduk setempat untuk keluar jogging, jalan-jalan bersama anak, bersama orang tua, itu je. So apa fungsi you ini sebenarnya? Taman bandar ke, taman kejiranan ke, urban square ke, faham tak? Faham. So nanti saya keluarkan balik ayat-ayat macam tu. You kena tengok sekitar ni. Apa berlaku sekitar ni. So you patut ni berfungsi sebagai apa. Dan juga saiz dia kan. Saiz dia besar ke kecil ni. Kalau ikut garis pantuan, saiz macam ni, patut dia boleh jadi level mana punya. Satu ikut saiz. Satu juga ikut lokasi dia. Sekitar ni apa sebenarnya. So, apa yang nak jadi. Itu justifikasi penting tu. Kan, juga saiz dia macam ni, sekitar ni macam ni. So, ada potensi jadi apa? Kan? Ada potensi jadi apa? Itu justifikasi yang penting. And then you jaga kawasan macam ini mungkin kekurangan lagi. So idea you contohnya jadi apa? You nak jadi mampu menjana ekonomi. Betul ke? Apa elemen yang masuk ni supaya boleh menjana ekonomi? You kena fikir tau. Sebab ada fountain, musical fountain. So kalau cara macam tunjuk macam ni, ada musical fountain semua ni, I ingat tak jadi taman kejiranan lah. Bukan setakat taman kejiranan tau. Dia jadi taman bandar. Ini boleh jadi taman bandar ke ataupun urban square lah. Maksudnya boleh masukkan banyak aktiviti ekonomi lah. Tempat minum, makan, sebagainya lah kan. Tapi kita tengok sekitar tau. Sekitar ni banyak kilang ke pusuk-pusuk punya ke? Tak ada. Kalau tak ada kilang pusuk tu okey lah. Kalau banyak kilang pusuk ni, takut orang nak tutup ke sini minum ni kan. Pun jadi satu juga cabaran kan. So, you kena bincang halangan dia juga. You kena bincang. Kalau ada kilang pusuk tu tak boleh kan. Okey, doktor. Itu ni semua penting. So, maksudnya kita bukan nak cadang, apa saja cadangkan. Boleh ya?
Boleh You kena, doktor. you kena ambil kira sekitar dan sebagainya. Siapa nama tadi? Tak dengar. Saya Farhana. Farhana. Okay, so you kena fikir Farhana, you kena, that's why justifikasi tu penting sangat. Tak cukup. Kan? How to justify. Maksudnya, you kena fikirlah, setiap pembangunan kena belanja duit ini. So, you kena convince the decision maker lah. Maksudnya convince local government kan. Perlunya ni. Itu sangat penting lah. Mengapa perlu ni? Mengapa kena belanja duit untuk itu? Tak, ente macam mana dapat balik duit itu? You kena fikir lah mekanisme macam ambil balik duit. Okey. Sekarang ni kita tak ikut settle lah kan. Macam orang pelaksana pun sudah buat cadangan sekali lah kan. Betul kan? Kita tak ada ikut settle lah kan. So semua cadangan masing-masing kena fikirkan pelaksanaan. You macam mana nak dapat duit? Macam mana nak untung balik? You kena fikirkan. Faham? Faham. You kena fikirkan itu semua. Siapa nak melaksanakan dia, siapa nak keluarkan duit, ente macam mana nak dapat balik duit itu. Itu semua cadangan kena ada mekanisme pelaksanaan itu. Semua kena fikirkan. Masing-masing kena fikirkan sendiri lah. Okey, sebab ikut cadangan you ni memang macam pegang taman kecerahan lah kan. And then kena fikir juga, kalau orang luar datang, dia datang macam mana? Naik kereta ke naik bas? Kalau naik kereta, parking macam mana? Cukup ke? You lukis parking macam ni je. Macam 20 ini, 30 ini je, cukup ke? So itu semua kena fikirkan tau. Kan? Even cadangan ni, taman ni besar, kalau ramai orang datang, kalau contoh ni lah, 500 orang datang, boleh ke? Parking cukup? Macam tak cukup parking lah. So macam mana selesai masalah ni? You kena fikir. That's why bukan tengok kawasan kajian saja, you kena tengok keseluruhan AKK punya kawasan ni. Ataupun hubungan dengan kelang keseluruhan. Ada ke nak cadangkan mesti ada bas ke? Ataupun cadangkan mesti ada laluan basikal ke? Kalau tempat ada kereta, macam mana selesai masalah tempat ada kereta? Kan? Nak multi-story car park ke? Kalau multi-story car park, ada ke orang suka park itu? Semua itu kena fikir. Okey. Biasa orang suka park bawah kan, tak suka naik atas kan? Kalau multi-story car park, macam mana menggalakkan orang naik ke atas parking? Itu semua kena fikir. Okey. Ada ke kita kalau pun multi-story car park ini untuk keseluruhan kelas lah kan, bukan untuk you seorang kan. Kalau kita pun multi-story car park, mungkin atas sekali mesti ada aktiviti yang menarik orang naik tau. Macam dekat Kuching tu, apa tempat lama tu, dia multi-story car park, atas sekali ada macam medan sedera tau. Apa nama dia? Dia tu Kuching. Apa point point kan nama dia? Tak ingat nama dia. Kan? So macam itulah, you multi-story car park, apa yang menarik orang naik ke atas tu? Mungkin atas sekali medan sedera ke, ataupun ada UTC masuk dalam multi-story car park ke, barulah orang minat masuk ke multi-story car park tau. Kalau tak ada, orang suka park di tepi jalan kan. Itunya keseluruhan dia benda kena fikir lah. Macam mana menggalakkan orang gunakan benda yang orang tak suka guna lah kan. So cadangan you terlalu macam tak grammatik lah, tak cukup terperinci lah. Tengok you macam copy paste tau. Ini paste dengan ini paste, ini macam puzzle tau, combine. You tak nampak lagi you melukis secara keseluruhan. Macam jalan ni mana boleh macam ni, mesti ada potongan jalan, lorong macam mana kan, berapa lorong di sini, semua tak lukis lagi ni, tak cukup terperinci ni. Plan ni tak cukup terperinci. Tadi asal bagi tengok video kan, kena sangat terperinci. Ini tak cukup terperinci lah. Boleh pasal wahai orang? Boleh doktor. 3D drawing ni pun tak cukup terperinci. Ini macam presentation material je. Kita bukan nak presentation material, kita nak very detail punya. Okay kalau boleh buat sendiri, ini semua ambil orang yang tak mau. You kena adjust balik di kawasan betul punya, di mana letak macam ni kan. Okay. Tanam pokok ini terlalu gramatik lah. Grafik je letak-letak ni, tak cukup terperinci ni. Mana pembahagian antara laluan kereta dengan laluan pejalan kaki ni. Dengan hijau ni, line dia macam tak jelas lah. Ini macam pasu-pasu letak tepi jalan je kan. Terlalu tak boleh lah. Level ni tak boleh terima lagi. Boleh kena pakai Yang ini, lebih kepada taman mini ni, nampak skill macam ni banyak untuk budak-budak ni kan. So apa taman ini? Taman mini ni dia level apa? Taman kejeranang ke, taman bandar ke apa? I kena fikir balik semua. That's why kita design dia kena sesuai dengan fungsi dia tau. Kalau taman kejeranang, adalah perkhidmatan untuk budak-budak ni kan. Kalau taman bandar, macam mana? Perlu ke tak perlu? Mungkin perlu juga. Tapi taman bandar, dia bukan untuk budak saja. Dia kena termasuk untuk orang dewasa, untuk orang tua, semua sekali lah.
macam tengok taman dekat itu apa, orang boleh cari kan, dekat setiap alam tu. Setiap alam punya kawasan hijau kan, di depan setiap alam punya shopping mall tu kan. Dia adalah benda macam ni untuk budak-budak punya. Dia mesti ada juga benda yang sesuai dengan orang dewasa dan sebagainya lah. Dia tak boleh satu jenis saja kan. Orang rasional tu penting ah. Dengan buat macam ni, taman mini, apa akan jadi? Siapa you punya orang akan datang? Macam mana hubungkan taman ini dengan sekitar pun itu penting. Orang jalan kaki macam masuk bicycle parking di mana? Bukan kereta je, bicycle parking di mana? Laluan jalan kaki macam mana sambung ke sekitar? Semua kena terperinci ya. Connectivity tu penting. Ini semua nampak macam presentation material lah. Belum sampai macam design drawing lah. Belum nampak macam design drawing. Ini you buat sendiri Buat sendiri Doktor. Okey, tapi tak cukup terperinci ya. Line-line dia tak terperinci. Contohnya pencang kaki ni tak akan berhenti di sini. Lepas tu kan sambung ke mana? Macam mana melintas jalan ni semua. Macam mana melintas jalan. Melintas jalan pun banyak jenis. Zebra crossing yang same level ke naik sikit sebagainya. Itu semua benda kena fikirkan tau. Dia kena fikir banyak benda lah. Okey baik Doktor. Contohnya mungkin pernah bawa you pergi tengok Sibu punya ke? Sibu, pernah pergi tengok Ke kelas belum ke kelas CEO lupa lah. Tak pernah Doktor. Sibu tak pernah? Tak pernah pergi hometown saya Okeylah, saya bawa you pergi Sibu lah. Tahun baru masuk lagi. Sekejap komputer saya slow sikit. Contohnya, ini multi-story car park kan. So, dia macam memang kalau korang naik. So, multi-story car park ni, di sebelah ni pasar tau. And then dekat first floor ni, maksudnya tingkat 2 lah kan first floor ni, dia ada cepatan terus kan. So, orang parking di first floor ke atas, nanti dia terus masuk ke pasar tau. And then ni macam power tu pasar, atas ni gerai makan. And then dia sambung terus dengan parking, multi-story car park kan. And then multi-story car park ni sambung dengan UTC lagi. So, maksudnya orang akan suka parking di multi-story car park ni lah. Sebab sambung ke pasar, sambung ke UTC, itu macam itulah. Kalau tak ada, orang suka parking tepi jalan tapi sama juga orang masih lagi suka parking tepi jalan dengan penuh kereta. Okey, macam mana boleh kan parking orang senang melintasi jalan? Tengok ni urban design. Kalau pas zebra crossing je, biasa tak ada guna kan. Contohnya ni laluan 2 lorong, 3 lorong, 4 lorong. Kalau 4 lorong, macam mana orang berlari lalu kan? So dia akan buat benda macam ni tau. Ini actually ada satu mekanisme kita gunakan nama ni traffic calming tau. Traffic calming yang sebenarnya pakai tu ialah bongkor kan. Kereta lalu tu naik jatuh balik kan. Itu merosakkan kereta dia. So yang Sibu buat macam ni. Ini namanya apa? I think namanya island Traffic island ke? Lebih kurang ada berkata island tu. Dia macam terpulau tau. So you kereta tatan, tengok sepelung ni. Sepelung ni macam ni kan. Tapi semasa lalu tempat yang ada ni ramai orang nak melintasi jalan. Nampak? Dia soal lain. So dia tak ada zebra crossing. Alamak, laju sangat bawa kereta saya ni. Too fast, driving too fast. Okay. Bila tempat ini, ada tempat orang lalu ni, dia tak buat zebra crossing. Tapi dia akan apa? Buat medium macam ni tau. Ini macam pulau tau. So,
dari depan ni, sebelum ni tak selepas itu, jalan dia lancar kan, 3 lorong kapal lorong, you boleh bawa laju kan. Sampai sini, dia sengaja kecilkan laluan tau. Kan? So, semua orang kena berhati-hati, tak berhati akan langkah pasu bunga semua ni lah. So, dia sengaja jadi bottleneck tau. Kecilkan laluan di sini, dengan ada ni pedestrian island ini. So, orang senang crossing jalan lah. Dari pasar multi-story kapak ni, nak cross ke sini. Ini ada satu open square lah kan. Ada satu square, open square. So, dari open square, orang nak melintas, dia macam ni. Dia berlintas satu lorong dulu, rehat, satu lorong lagi, rehat, satu lorong lagi. Walaupun sini ada 4 lorong, tapi dia tak payah sekali berlari 4 lorong tau. Dia boleh break tau. Ini semua benda kena fikirkan tau. Macam mana kita manage the traffic speed kan. Macam mana traffic coming, maksudnya reduce the speed kan. You buat bongkok tu tak elok sebenarnya. Yang better macam ni lah. Nanti orang lintas, rehat tau. So, satu, increase the green area kan. Nanti aesthetical value pun lebih cantik pandang macam ni kan. Nanti macam mana hubungan urban square dengan contohnya public facilities kan. So, benda macam ni boleh ambil kira tau. Dalam design ni. Kan? And then you ucapkan pedestrian walkway kan. Macam ni kan. So, lampu jalan jangan tengah-tengah pedestrian walkway kan. Di tepi kan sebenarnya. Boleh. So, benda ni semua kena fikirkan. Boleh. Contoh ni open square kan. Kalau Sibu ni banyak parking untuk motorcycle lah. Tengok banyak bicycle motorcycle. Mungkin sini kita boleh buat banyak untuk bicycle lah kan. You nampak antara kedai sini dan kedai sini, tengah-tengah ni dia ada satu macam open square yang panjang tau. Panjang yang open square perasan kan ni. Open square panjang ni. Kan. Okay. Open square panjang ni. Kan. So dia panjang daripada sini, ada kedai, sambung, and then terus nampak ke ini apa nama? Parking kan. And then pasar kan. Okay, tengok boleh nampak kan pandangan. Sini tak boleh. Betul-betul sini tak boleh. Tak ada, dia tak ada view. Macam ni lah kan. Tak boleh. Dia tak boleh ke sana. Tak ada gambar dia. Okay. So, katakanlah macam ni lah. You kena ambil contoh dari tempat lain. How to improve the design. Jangan ikut standard macam Kelang saja. You kena buat something standard lain daripada Kelang lah. Supaya Kelang ada new idea, new design coming kan. So dari segi layout tu, bird map tu, you akan nampak lah. Sini ada median dia kan. Ini kabur sikit kan. Line resolution ni kurang bagus. So daripada tengok square ni panjang ni, open square yang panjang ni. Kan antara kedai dengan kedai, tengah-tengah dia ada jalan raya, ada parking. Ada jalan parking sini open square, panjang kan open square ni. Dari sini sambung. And then melintasi jalan, dia ada lepas island itu. And then sambung ke tengok sini ada gerai bubur apa kan. Bawah atas tu hawker store. Bawah tu pasar atau wet market kan. And then sebelah sini multi-story car park. And then sini UTC kan. So dia wall connection lah. Ada sini ada sikit tataran lagi kan. Ruang kosong ni kan. Okay, so ini semua benda kena fikirkan tau. Macam mana kita improve the pedestrianization lah kan. So ada kawasan hijau, macam mana kita cantikkan kawasan hijau. Walaupun sikit-sikit kawasan hijau kan, antara jalan raya pun boleh baiki kan. Tengok area sini jadi cantik lah kan. Dia buat hijau, landscape. Pocket green pun cantik kan, buat kan landscaping dia. Nama di sini Sibu Gateway kan. Okay, Sibu Gateway ni. Dan ada square dia, ada ini apa bangunan dia. Okay, so you boleh ambil contoh tempat lain lah, macam mana orang improve the design kan. Okay. Okey doktor. Ya, bukan you saja, semua orang boleh tengok lah kan. So, you kena ambil kira sikit. So, that's why kalau kita boleh, kita jangan tengok Semenanjung je, orang Semenanjung kan. So, orang Sarawak Sabah tengok Semenanjung. Orang Semenanjung patutnya pergi tengok Sarawak Sabah juga kan. Apa berlaku di Sarawak Sabah kan, apa design dia gunakan kan, supaya dia lain. Ini macam jalan utama kan, bila jalan utama ni, that's why dia ada buat island lah kan, untuk orang senang crossing the road. Itu penting. Ini pun pakai zebra crossing. Ada tempat dia pakai zebra crossing, ada tempat pakai macam tu kan. Nampak tak? Okay, ini normal zebra crossing lah kan. Kalau Semenanjung biasa buat macam ni kan.
Tapi kalau ia ada traffic light, I think okay zebra crossing. Kalau tak ada traffic light macam tadi tu, dia tak ada traffic light. So dia kena buat island-island lah. Supaya orang boleh lalu one lane by one lane lah kan, slowly lah kan. Ini post office itu kan. Okay. Ini pun satu lagi multi-story car park kan. And then semua elemen macam mana membaiki jalan raya. So kalau Semenanjung punya, dia bukan macam ni kan. Dia buat pagar besar punya macam tak cantik lah. I think macam ni pun sudah okey ke bolak lah ni kan. Pun sudah okey lah kan. At least ada divider between the pedestrian walkway dengan jalan raya kan. Tapi pedestrian ni dia tak continuous lah. Tengok putus macam tu je. Kan, dia tak continuous kan. Itu tak elok patutnya continuous. Jadi dia turun sini pun tak elok kan. Dia curve ni tak cantik kan. So dia kena improve tau. Dia kena buat detail macam ni lah. Macam mana pembahagian lorong, mana pedestrian, mana tanam pokok kan. Okay, kena improve macam tu. And then zebra crossing kena sampung kan. And then zebra crossing ni nak buat macam mana? Nak buat sand level ke split level? Semua kena fikirkan lah. Split level maksudnya apa? Sini tinggi, lepas tu turun, naik balik kan. Ataupun nak sand level. So bahagian sini kita naikkan sikit. Kereta masuk mungkin kena naik dulu, turun balik. So pecahan kaki ni rata, kereta mungkin kan naik turun kan. So, kena ambil sikit contoh lah macam mana kita improve the design. Tapi sini dia tak ada sky bridge yang panjang lah, tak macam KK lah. KK ada sky bridge yang panjang tu kan. Kita nak tengok ke sky bridge panjang ni? Pernah tengok ke sky bridge panjang ni? Pernah? Tak pernah? Pasal pernah tunjuk ke? Ha? Halo? Saya pernah tunjuk ke Kota Kinabalu punya sky bridge panjang tu? Ke sudah? Belum, Doktor. Belum Apa nama pas sky bridge panjang tu? Apa landmark dia? Sana ada apa bangunan apa tu? Lupa. Tahu lah keyword apa yang nak type. Type saja suka hati saya. Tak ingat apa nama tempat tu. Ayah. Sultan Kota Kinabalu dia keluar tiba lagi. Hanya pula ke mana area dia. Mana bridge panjang tu? Ini sini kan? Ini. Nampak ini? Hijau panjang ini. Ini bridge panjang ini. Okey, ini bridge panjang lah. Tengok macam ni tak cantik lah. Tapi dia selesa lah. Dia sambung daripada bangunan ni melintasi sini, tengok panjang ke sana sampai tak tampaknya kan. Dia sky bridge yang panjang. Memang dari setiap tempat boleh naik turun. Tapi dia bukan macam ni satu pentek, jadi akan turun sambung ke jauhnya kan. Tak boleh. Dia gambar dekat jalan raya bukan dekat sky bridge. Perasan nampak ni. So sky bridge yang akan panjang sampai kita tak nampak kan. So panjangnya sky bridge ni. Kan dia akan sambung jauhnya kan. Tapi sentiasa boleh turun nak. And sky bridge boleh juga sambung ke Ketai tau. So Ketai di sini dia nampak lain kan. Bawah kita ada kaki lima, atas pun ada kaki lima tau. So maksudnya orang pergi ke atas ni tak semesti dari bawah ke atas tau. Dia boleh
Skybridge ni terus pergi ke first floor. And then first floor dia pun ada kaki 5 dia sendiri. Kan? That's why banyak benda kita boleh ubah tau. Kita boleh ubah the design kan. Maksudnya, dulu kita banyak orang buat business, dia guna ground floor je. First floor atas ni biasa jadi rumah kan. Kalau buat macam ni, ini boleh jadi ketan lagi, cepat lagi. Sebab apa? Orang sini tak mesti turun ke bawah tau. Dia boleh terus melalui Skybridge ni, terus kepada laluan utama. Pejalan kaki, tanpa dia turun sampai kanan lah. Maksudnya, you boleh buka kedai biasa retail ni, boleh dekat first floor and ground floor. Dua-dua ada kaki 5. Dua-dua dia boleh sampai ke tempat lain. Boleh sampai ke laluan utama. Kan, nampak ni lain kan? Tak semesti ini mesti dimiliki orang bawah ni. Boleh lain kepemilikan tau. Atas sekali baru jadi rumah. Kan? So, atas sekali rumah. So, at least kita buka opportunity first floor and ground floor lah kan. Dua-dua sudah jadi boleh jadi retail kan. Ni, nampak kan? Skybridge ni. That's why kita bukan jalan kaki di bawah. Kita boleh jalan kaki di first floor level tau. Tengok ramai jalan ni. Skybridge panjang sampai ke panjang bangunan and then dia boleh terus ke bangunan first floor to first floor punya. Kan? So banyak benda kita boleh tukar mind kita tau. Tak semesti apa yang nampak di Semenanjung je. Dia boleh pergi ke Sabah lain tempat benda lain. Ini bagi saya satu design sangat bagus lah. Kita jalan pun senang, tak kena matahari, tak kena hujan. Dan atas pun ada orang jual sayur-sayur tau ni. Tengok ada sikit servis tau. Orang buat bisnes atas ni, tak tahulah liga tak tahulah kan. Di atas ni ada tau. Dia jual sayur-sayur ke, jual apa benda sikit lah kan. Jadi nampak Sabah ni banyak orang naik motorcycle ni. Tapi sini mungkin kita boleh katakan bicycle lah kan. Boleh So di sini nampak dia ada laluan panjang ni, hijau ni. Bridge ni, sambung daripada I think pasar ni kan. Terus tengok melintasi banyak teres rumah sampai ke sini kan. Banyak rumah kedai lah kan sampai ke sini. So dia panjang lah. Okay. Boleh So you punya ni design ni masih nampak car oriented. Masih lagi car oriented. Dia tak meng-highlightkan pedestrian ni. Nampak pentingkan laluan jalan raya je kan, kereta je. Pejalan kaki dan connection tu tak nampak lagi. Improve Kita cakap sustainable. Tulis sekarang ni ke arah sustainable ni. Kena walkable dia penting. Bukannya tengok ini line pun line jalan raya kereta kan. Pedestrian macam mana? Cycling macam mana? Ada kita nak wujudkan cycling pathway yang shortcut punya kan. Laluan kaki yang boleh shortcut tu. Skybridge ke apa benda. Actually Skybridge design banyak tau, boleh type tau. Korea ke China pun banyak Skybridge design cantik-cantik tau. Philippines pun ada tau. Dan atas tu boleh buat macam-macamnya. Kan? So spesifikasi ni semua sama Kawasan yang dikonversi sebagai hentian bas Pulau-Pulau Kelang akan dicantikkan semula, tak akan digunakan semula sebagai tambah hentian bas Pulau-Pulau Kelang dan pusat convention. Okay, I cakap pusat convention, cakap pusat convention boleh. Tapi kena justify lah, mengapa perlu pusat convention? Sekarang ni Kelang ada berapa pusat convention? Ini kena buat analisis sikit lah. Kelang ada berapa pusat convention? So apa beza you punya cadangkan pusat convention dengan apa yang ada dekat Kelang? You kena compare sikit lah. Tak silap saya, dekat dengan Kelang area apa nama itu dekat dengan UiTM nya, apa nama area tu pun ada satu pusat convention tau. That's why kena kaji jugalah kan. Area dengan JPJ kan. Setia City Mall ke doktor? Setia City Mall ada satu convention, ada lagi dekat UiTM pun ada satu di area Kelang, apa nama area tu dekat UiTM Shah Alam ni. Kelang ni tempat ICT. Bukan ICT je, ada lagi banyak tu. ICT, Setia Convention Center, ada satu lagi di dekat UiTM campus. Kelang area JPJ punya area nama apa? Kelang JPJ punya area nama apa? Lupa nama tu. Area tu pun ada convention center tapi tu kecil punya kan. Jadi banyak convention center tau. So apa yang nak bezakan you punya dengan orang lain punya? That's why kena masuklah website dia. Apa dia buat? Nanti apa yang nak buat? Biasanya convention center ni orang besar untuk nak buat event sebuah kan. You bisa baca berita lah. Mula hari ni kita sudah boleh buat convention kan, seminar kan. Mesyuarat besar-besaran sudah boleh buat tau. Tapi semua orang kena tutup jauh-jauh lah. And then tak boleh makan buffet lah. Kena makan tapau punya, bungkus punya semua. Kan? Seorang ambil satu set je, senang. Tak boleh kacau-kacau nanti cakap panjang mulut. Air liur semua masuk makanan. Kalau buffet kan, ambil sambil cakap kan. Semua kena air liur nanti.
So kena bungkus ni. So hari ni mula sudah boleh buat convention. That's why ini pun satu lagi kan, you kena kaji how to differentiate your convention dari others. Apa kan jadi unik special daripada orang lain. Ini semua kena fikir, you kena kaji luar negeri apa dia buat convention. So apa event cara nak buat. And then convention ni dia penting kan transportation tau. Kalau boleh macam KLCC Convention Center kan, dia dihubungi di LRT, boleh capai dengan kereta. Dia kena macam-macam tau, mode transport boleh capai tau. So, okay, kita sudah ada bus, okay. Then berjalan kaki macam mana? Bicycle macam mana? Okay, kereta, nanti parking okay ke? Itu semua kena fikir ni. Mungkin you kena masukkan elemen parking ni. Kan? Mungkin pas terminal tu kena dibesarkan atau multi-story car park. Sebenarnya convention kena selesai masalah parking tu semua kan. Yang apa beza convention you dengan convention orang lain? Ini semua kena fikir tu. Tengok bangunan ni memang tak cantik lah. I think kena design baru ni. Ini boleh kan. Kalau bangunan ni kecil, tak sesuai dengan convention center, mungkin kita tukar jadi exhibition center je pun boleh kan. Macam-macam lah yang boleh buat lah. Tak semesti convention center, mungkin exhibition center pun boleh kan. Kalau convention center biasa berdiri macam ni kan. Tapi apa yang nak beza dengan orang lain? Itu semua. Mungkin kalau tanya sama convention center, mungkin tukar jadi exhibition center pun boleh. Tak semestinya convention center lah kan. Kenapa tak boleh berdiri kan? Ini Shah Alam Convention SACC kan, Shah Alam Convention Center kan. Untuk orang buat wedding lah, macam-macam kan. Tapi ini alamat keluar sekarang kecil. Kan, ini SACC kan. Tengok ini size dengan kita punya terminal bus. Lebih kurang macam sama kan. So sesuai ke? Kan, Convention Center. Ataupun kita laki kecil. Kalau laki kecil sesuai ke Convention Center? Kata sesuai mungkin tukar lah jadi exhibition center saja kan. Untuk orang sewa-sewa buat bisnes kan. Jual-jual apa kan, pemborong-pemborong nak jual barang kan. Tak boleh ke? Tak ada. Luar ni tak ada. Orang tak ambil gambar ke? Ini pun satu lagi. Tapi banyak pokok lah. Macam nampaknya. View dia banyak pokok. Banyak pokok. Ni. Ini pun satu lagi kan. Tepi highway, Federal Highway kan. IDCC ni. Okay, dia macam boleh berniaga. And then boleh jadi exhibition center kan. Ada orang-orang dalam, tapi ini besar lah kan. Okay, so boleh jadi maklumat tentang ni lah. Apa mereka buat, and then you nak buat apa kan. Okay, kena fikirkan lah. Kan, IDCC, banyak kan. SACC, kita sekarang ni banyak convention center. Mungkin nak tukar jadi convention center ke jadi apa, kita fikirkan lah. Ini gambar-gambar biasanya convention center kan. Kita nak buat aktiviti masyarakat besar-besar lah kan. Boleh buat event macam annual dinner ke kan. Ataupun orang boleh buat aktiviti jualan-jualan ni pun boleh kan. Food fair lah apa benda kan, pun boleh buat dekat sana kan. Makan-makan, kenduri kahwin, orang kaya boleh pakai sini lah kan. Okay, so boleh fikir balik. Tak semesti convention center, ajak aja. Mungkin boleh jadi exhibition center saja ke. Apa sajalah. Ni fikir apa yang kita perlukan kan. Untuk kawasan Kelang ni, you kena fikirkan. Sebab kawasan kita kecil kan, tak besar kan. You kena fikirkan kan. Janji supaya tempat ni jadi integrated public transport center lah kan. Maksudnya ada bus, kita masukkan bicycle ke, jalan kaki ke.
parking vehicle ke, and economy commercial tu. Apa economy commercial dah masuk, you fikirkan kan. Apa ada di sekitar, you kena fikir juga ni. Okay, so justifikasi tu penting jalan kaki tidak selamat, okey nak paiki. Kena tunjuk nampak lah macam mana tak selamat tu. Macam mana paiki kan. Memang tengok pun tempat ni tak cantik lah kan. Macam cantik kan macam Sibu tu. At least lah kan. Okay, map ini I think tak cukup terperinci lagi. You kena terperincikan lagi. Sekejap besarkan. Ini drawing tak cukup terperinci kan? Terperinci lah. Macam okey lah, tapi mungkin besar baru nampak lah, ini kecil kan. That's why mungkin you kena pecahkan sekali lagi. Kalau satu size A4 ni ataupun A3 tak nampak, you kena pecah lagi. Supaya lagi nampak lah, you pecah lagi. Pecah lagi. Mungkin ini boleh jadi 2 keping plan. Baru nampak kan, boleh besarkan kan. Nampak you punya detail design tu kan. Mungkin kena pecah lah supaya besarkan nampak detail design you. Mana pedestrian ke, mana cycling ke, semua lah kan. Ini tak cukup terperinci. And then texture untuk bumbung ni tak sesuai lah nampak Asal bagi tengok contoh dulu banyak orang buat kan. Texture dia bukan macam ni. Ini macam you ambil satu gambar texture paste macam tu. Tak elok, tak cantik. Dia tak nampak bumbung yang sebenar punya texture kan. Tahu tadi asal bagi tengok yang YouTube ni kan. Tapi saya tutup. Tak apa, tengok balik lah. You pergi YouTube nama saya ni. You pergi cari. Kan, SS2 punya kan. SS2 kan. Mereka buat punya roof punya design lebih bagus. Bukan macam ni lah. Okay, habis. Pasal bang, habis kan? Ada apa nak cakap ke orang pasal bang? Ada Okay. Ini pasal 4, pasal 2. Okay. Ini yang memang saya rasa tak boleh lah. Image kelam macam ni tak elok lah. Kita menunjukkan orang susah, betul lah orang susah, tapi kita dah tunjuk orang susah ni jadi image pandai ni, tak elok. Tengok ini nampak orang susah, sini nampak apa, takar kadai, pinjam duit alamnya, tak tahulah, pinjaman duit. Ini nampak sangatlah image tak elok lah, kelam macam ni. Banyak kita pinjaman duit, nanti orang tengok kurus macam ni, hitam, gelap, buruk kan. Ini, I think image pantai macam ni tak elok. Ini bersama kan, tak tahulah. Nampak bangunan ni kotor lah. I think image pantai KL ni kena, KL pula, Kelang ni KL juga KLNG kan, Kelang. Ni kena baiki lah, tak boleh lah image Kelang macam ni, tak elok. Siapa yang set design image pantai Kelang macam ni? Kan, tak elok. Pusat komersial berkonsepkan hijau. Yalah, sekarang ni pun hijau kan, nak hijau lagi. Okey. Tapi macam mana continuity dengan tempat lain tau? Boleh ke sini sambung terus sini? Itu pedestrian connectivity tu penting kita fikirkan. Ataupun pakai cycling ke, pakai pecah kaki ke, semua itu kena fikirkan. Connectivity tu penting. Macam hubungi sini, sana, sini, sana kan. Itu semua kena fikirkan. Tengok dari atas tengok kereta ni semua buruk. Atas dia, rooftop dia, ayo buruknya. Macam lepas perangnya. Macam sudah kena perang. Tengok hitam-hitamnya kan. Tak nampak macam aktif macam sudah ketinggalannya. Rumah ni nampak ada orangnya kan, dia terjaga sikit. Ini memang nampak buruk kan. Sebab ini kena baiki. Okey, tak cukup terperinci you nampak bangunan-bangunan je. Lagi pentingnya pejalan kaki ni. Pedestrian, berapa lorong kereta semua macam inilah kan, pedestrian ni semua pembagian macam mana kena terperinci kan. Tak apa parking, contohnya kalau cakap tak apa parking, macam mana selesai? You tangkap orang tapi kereta nak letak juga. Itu maksudnya masalah parking tu. So maybe one of the alternative, how to improve more parking area. Atau other solution is maybe as alternative, how to reduce the parking demand. How to encourage people not driving, using bus or cycling or pedestrian kan. Itu kena fikirkan supaya kurangkan masalah parking tu. Kan? Kalau setakat polis tarik kereta ni tak boleh selesai masalah lah. Di short-term solution. Polis tak datang ke, enforcement, MPK tak datang ke, orang pakai lagi kan. So itu kena fikirkan.
And then sini infuse nak buat apa tambah dikasih pantang kelak. Okay, mengapa nak buat ni? Sama dengan komen saya untuk pasal 1. Why we need this one? Why we need it? Jangan buat ni, akhirnya burung datang je tau, manusia tak datang tau. Itu rugi besar lah kan. Kan? Bukan kita buat kawasan hijau untuk burung saja kan. Betul lah jadi hutan je kan. Tak boleh lah, manusia nak datang. Sebab ni kawasan bandar kan. Ini bukan kawasan luar bandar ni. So apa elemen nak masuk, and then mengapa kita perlukan? So ini akan jadi apa? Urban park ke? Neighborhood park ke? Apa? Town square ke? Apa kan? Semua kena fikirkan. So testification ni semua tak cukup lagi lah. And then kata-kata kenapa perspective drawing you pun baca tanda di mana? Dari mana nampak itu? Viewpoint dia macam mana? Ini kenapa perspective drawing? Okay, dari sini contohnya tengok ke sana apa jadi? Dari sini ke sana apa yang nampak? Dari sini ke sana apa yang nampak? Macam mana taman ni rasa bagus? And then taman ni macam mana benefit the surrounding punya ni? Macam mana connectivity? Contoh ini laluan dia berhenti di sini. Patutnya bagi dia crossing lah kan? Ini patutnya kan? Okay, orang pasal 2, siapa ada? Ini pasal 2 kan? Halo, pasal tu? Ada. Ada contohnya, ini jalan kaki kan? Turun, berhenti. Macam mana sambung sini? Itu yang penting kena lukis tu. Jangan lukis dalam, lupakan luar. Kalau lukis luar, lupakan dalam. You kena continuous tu. Kan? So, orang tadi jauh, macam mana sambung. Akhirnya terus masuk. Ini sama. Ini sambung ke mana? Tak sambung kan? Mati macam tu je. Itu dah masalah Malaysia. Nanti ada bicycle lane. Yalah, tak akan mati macam ni. Lepas tu macam mana? Boleh ke crossing macam ni? Tak akan bicycle dalam garden saja. Lepas tu ni bicycle ni, dari rumah ke, dari kedai boleh naik bicycle terus sampai garden. And then terus balik lah kan. So continuity tu penting tau. Jangan mati di sini. Lepas tu bicycle dah masuk kereta. Itu belik Malaysia punya keadaan kan. Kereta mengangkat bicycle tau. Lepas tu ni bicycle yang angkat manusia. Bukan manusia angkat bicycle tu. Kan? Lepas keluar dari garden, manusia angkat bicycle. Bukan bicycle angkat manusia tu. Terbalik. So patutnya bicycle track kat apa ni kena continuous kalau boleh sampai rumah, sampai kedai orang kan, atau sampai linkable lah. Ha? Dia bercantum-cantum lah. Yes, itu yang penting. Accessibility tu penting. Dari garden punya pedestrian ke, cycling pathway, patutnya boleh sambung terus ke bus stop ke, bus terminal ke, sampai kedai ke, sampai rumah ke. That's why kita kena ada satu rangkaian cycling and pedestrian yang lengkap tau. Macam kereta lah. Kereta kita tak payah angkat kereta punya kan. Laluan dia akan bersambung ke semua tempat kan. Tapi pedestrian ataupun cycling kita tak buat macam tu lah. Kita pun putus-putus ni. Sekejap orang naik basikal, sekejap basikal naik orang. Itu terbelik tu. Kan, tak boleh ya. So itu yang penting. Nanti perspektif drawing kena buat kena fikirkan. Okey, doktor. Kalau pakai orang lain yang gambar itu masalah tu. Kita tak boleh nampak you punya idea. Sebab ini gambar orang lain. Ini gambar you sendiri ke orang lainnya? Sendiri buat. Okey. Tapi continuity pun tak ada kan, nampak kan? Ni continuity tak ada. Dia macam tergantung. Memang tergantung. And then activity ini apa? Bangunan ni apa? Mana doktor? Tu macam nak buat gerai. Baru punya lah, bukan lama punya lah, baru lah. Baru punya. Lama punya tanah kosong, tak ada apa-apa. Okey, you kena fikirlah, you nak buat bisnes apa. Jangan semua pasal ni idea sama tau. Kan pasal orang lain nampak food truck, you pun nampak food truck. Tak boleh macam tu lah, you kena berlainan idea. And then buat apa gerai. Gerai makan apa punya? Kalau semua orang sama makan apa? Nasi goreng, mi goreng, roti canai, cendol, itu je. Alamak, kalau semua orang sama macam ni, siapa nak datang? Kan, you kena fikirkan tau. Malaysia pun satu hal lah. Semua tempat jual benda sama. Setiap gerai jual benda yang sama. Belum pergi tahu, bila pergi so tahu apa ada. Itu masalah. Contoh pergi satu gerai kan, satu tiara kedai, 5 unit. Semua ada sama. Mi goreng, nasi goreng, kari pap. Semua sama. Apa beza ni? Gerai satu, gerai dua, gerai tiga. Sama macam. Hanya satu yang baru goreng, satu sudah sujuk punya. Itu je. Susah. Tak ada speciality tau. Okay. Kan? Yalah, kita cakap nak unsur-unsur lokal kan, lokal. Tapi kalau semua lokal, tak boleh. Kata-kata kita bawa masuklah idea sikit. Ada tak ini gerai berasaskan konsep Korean ke? Sana berasaskan Japanese punya ke? Sana berasaskan Filipino punya ke? Sana berasaskan Bandung punya ke? Kita bawa Bandung ke Malaysia ke? Kan? Malaysian Bandung ke? Tak apa kan? Bali ke? Bali Malaysia ke? Pun tak apa. Ataupun masukkan elemen, ini Kelantan punya ke? Ini Terengganu punya ke? Ini Kelaka punya ke? At least kita ada aktiviti lah kan. Boleh bincang antara pasal lah. Jangan semua pasal pakai idea yang sama. Yalah kita tak Kelan.
Tapi kena ingat, Kelang ini ialah pintu masuk main gate kan. Untuk Malaysia tau. Merupakan gate utama Malaysia kan. Masuk Kelang, masuk Malaysia kan. Boleh ke Kelang punya sini, kita ada identiti untuk 13 negeri. So setiap fasa mungkin ada identiti berlainan. Janganlah 5 fasa ni semua identiti Kelang. Mungkin kita wujudkan fasa ni identiti Pantai Timurnya. Fasa ni identiti Pantai Baratnya. Itu identiti bahagian utaranya. Ini bahagian selatannya. Satu lagi mungkin Sabah Sabahnya. Mungkin boleh buat macam tu. So boleh kita promote Kelang is a gate to Malaysia. Kelang is a gate to Malaysia kan. Malaysia punya main gateway kan. Malaysia main gateway. Masuk Kelang, masuk Malaysia kan. Sebab kapal-kapal dari luar negeri masuk ke Malaysia melalui Kelang. Kan orang Indonesia naik bot datang Malaysia pun ada yang melalui Kelang, ada yang tak lah kan. Dulu sepatutnya ada cruise kan. Iaitu kapal pelancongan akan cruise ke Malaysia pun dulu ada berhenti dekat Kelang. Sekarang tak ada lah. Dan Penang masih ada lagi tau. Mungkin kita harap-harap ni masa depan ada cruise lagi masuk Kelang. Kalau cruise masuk Kelang, apa seronok di Kelang? That's why orang cruise berhenti dekat Penang tau. Sebab Penang ni kawasan pelancongan. Tapi berhenti dekat Kelang, tengok apa? Tengok kilang, tengok pelabuhan ke? That's why cruise dulu masuk Kelang, sekarang tak nak masuk Kelang lah. Sebab Kelang ni bukan kawasan pelancongan. Dia boring tau. That's why cruise ni, orang datang melancong ni, sekarang ni tak nak datang ke Kelang. That's why mungkin diversify. Kelang ni kalau ujuk ke sepanjang kawasan pelancongan boleh, tapi semua jangan sama je. Dia kena ada titik berlainan. Macam saya cakap lah, mungkin satu Pantai Timur. Fasa 1 mungkin Pantai Timur punya design. Fasa 2 Pantai Barat punya. Fasa 3 contohnya utara Malaysia punya. 4 selatan Malaysia punya. 5 mungkin Sabah Sabah punya. Barulah nampak. Kan? Datang Kelang, sudah tak payah pergi negeri lain. Habislah. Negeri lain semua sudah ada sini kan. Contohlah. So fasa 1 makanan ni semua makanan Pantai Barat punya. Satu itu makanan Pantai Timur punya. Ini pantai, ini dekat Johor Selatan ni. Ini utara Perlis punya, Siam punya makanan. Satu lagi Sabah Sabah punya. Kan? Kalau lomi kucing ni ada di sini. Contoh macam tu lah. You baru nak aktiviti ekonomi. Actually kita sometimes marketing ni perlukan satu identiti tau. Kalau semua sama makanan Kelang je, 5 gerai semua makanan Kelang saja, Selangor punya, habislah. Semua tak ada business kan. Tak menarik orang datang kan. So sama juga landscape design ni. Landscape design kalau you baca, dia banyak jenis landscape design tau. Landscape boleh yang terkenal di dunia ni. Landscape design ada apa? Bali punya konsep ke? Japanese garden ke? Chinese garden ke? Melayu punya garden ke? Siam punya ke? Actually banyak design tau untuk landscape garden pun. So tak akan semua orang pakai Malaysia punya design. Ada orang nak pakai Bali punya ke? Siam punya ke? Filipino punya ke? Japanese punya ke? Kan? Chinese punya ke? Macam tu lah. You kena diversify. Kan? Supaya kita punya ni garden ni tak boring macam tu je kan? Kan? Ataupun nak pakai filem punya ke? Kan? UK punya ke? Kan? Rusia punya ke? So macam tu lah. You sampai you kena creativity lah. Orang design dia macam tu tau. Dia nak creativity. Kan? Kita boleh ambil idea dari negeri lain, negara lain, bersuai. Kan? Supaya kita akan jadi special. Orang baru minat datang kan? Jangan boring. Test Kelang je boring tau lah. Kan? Tak ada apa. Dia pakai cash bantuan je, standardize ni. Okay, so design ni kan nanti kena tahu ini design apa. Ini design Negeri Sembilan ke Selangor punya. Ini bumbung ni, roof ni, ya roof negeri mana punya? Aku lupa lah ini. Ini macam Negeri Sembilan bukan kan? Siapa yang buat design ni? Tu design macam klasikal kampungnya. Kampung negeri mana punya? Selangor Tu ke? rasanya Perak. Kalau nak buat unsur Perak bukan tak apa. So garden ini unsurkan Perak. Macam orang cakap unsurkan Japanese kan. Ini unsurkan Perak. Boleh. So dia bumbung semua Perak punya. Nanti mungkin special detail semua design pun semua Perak punya unsur tau. Dia kena buat macam tu. Supaya cakap garden ni lain dengan garden lain. Ini pun unsurkan Perak ni. Perak garden. Boleh macam tu. Macam orang pakai Japanese garden, Chinese garden, Bali garden kan. Ini Perak garden. Boleh macam tu. Jangan semua orang sama je. Tak ada special. Sampai sini Perak garden. Sampai sana Selangor garden. Sampai tempat sana Minangkabau punya. Sampai tempat lain kan. Johor punya. Siam punya. Macam tu lah. Kena diversify lah. Anda your creativity lah. Planning ini arts and science kan. Arts tu kena ada creativity lah. Science tu okey lah. Memang scientific lah. Based on analysis.
Kan? Based on calculation. Betul lah, science tu. Tapi art tu kena ada lah. Creativity tu. Kan? Jangan macam itu je. Ayah. Kan? Parking ni pun macam tak pedestrian friendly lah. Jalan kaki ni pun susah. Kan? Ni biasa punya parking lah. Tak ada ke parking yang lebih baik ni design? Tak ada cadangan lain? Bukan satu benda untuk you tengok. Okey, bukan satu benda untuk you tengok. Okay, sebentar tunggu buka, kita tengok dia dulu. You all cakap cardio fitness. You tahu apa maksudnya cardio fitness? Siapa yang buat ni? You tahu apa itu maksudnya cardio fitness? Apa maksudnya? Tahu faham tak? Halo? Halo? Siapa yang buat cardio fitness ni? Apa maksudnya? Cardio macam exercise fitness macam selain dekat gym boleh buat outdoor gym. Tak, apa maksudnya cardio ni? Cardio ni yang macam untuk Jantung. kita punya Jantung. Cardio ni jantung jantung. tau. Saluran darah. Apa maksudnya cardio fitness? Ialah exercise yang boleh menyebabkan kita punya jantung sihat. Maksudnya exercise yang menyebabkan kita punya saluran darah ni berjalan dengan lancar supaya jantung kita sihat. Kan? So penyakit kardio maksudnya penyakit jantung dan saluran darah ni. So cardio fitness ni exercise yang boleh mensihatkan kita punya saluran darah ni dengan jantung. Actually, exercise ni ada tujuan utama tau. Satu, exercise untuk kesihatan, iaitu cardio punya fitness lah. Maksudnya, you sihat ni, orang tak nampak tau you sihat. You sihat ni orang tak nampak ni. Sebab you sihat jantung, sihat saluran darah, you tak senang sakit, you sihat. Itu cardio fitness, orang tak nampak punya sihat. Satu lagi sihat yang orang macam bodybuilder punya. Dia pakai dia nampak banyak muscle ke, kalau perempuan banyak sling ke. Itu dia jaga outline saja. Itu sihat dari segi outlook tau, dari luaran tau. Tapi itu tak semestinya sihat tau. Kadang kalau orang bodybuilder ni pun banyak sakit tau. Dia luaran ni nampak sihat. Kan? Tapi dalam dia mungkin tak sihat. Itu dua jenis kesihatan lah. Satu yang luaran ni macam bodybuilder punya. Atau slimming punya. Itu kurus nampak macam sihat. Sebenarnya mungkin banyak sakit ni. Tapi cardio fitness ni, dia betul-betul punya sihat. Maksud dalaman dia, organ dia sihat. Jantung dia sihat, saluran darah dia sihat. Blood circulation dia bagus. Ini cardio fitness ni yang betul-betul punya sihat. That's why ini yang penting tau. Walaupun nampak dia tak sihat, luaran dia mungkin tak sihat. Tapi sebenarnya dia sihat. Itu ni. Dua jenis kesihatan lah. Yang biasa kita boleh klasifikasi macam tu kan. Ini magazine MIP magazine yang pertama. Nanti saya akan jual lah, kami akan jual. RM30, hopefully you boleh beli lah kan. Ini dia showcase banyak contoh desain sebenar yang berlaku di luar. Okay, ini mungkin ramai sudah tahu. BioBay kan. Kelang. BioBay Kelang. Tengok orang buat pedestrian cycling pathway ni bersampungan tau. Daripada atas jalan, lepas tu melintasi sungai kan, nampak? So benda macam ni, ini betul-betul punya tau, nanti akan bina punya, construct punya. Tapi sekarang ni BioBay pergi tengok, saya pergi tengok lah, tapak kosong lagi, belum ada apa sangat lagi. Baru ada jalan raya ini je mungkin. Yang lain bangunan-bangunan, Skybridge ini semua belum ada. That's why dia sambung bicycle track ni, dengan jalan kaki ni, boleh daripada kawasan tambang ni, pergi ke tempat lain tau, dia sambung macam tu tau. Kan? Itu dia jadi green punya industry area tau. Ini BioBay industry area. Ini green industry area. So bukan jalan raya dia sambung. Kan? Pedestrian pun sambung lah ini tengok. Ataupun cycling pathway dia pun sambung. So you katakanlah that's why kena refer contoh orang lain ke design lah kan. Okay. Ini contoh orang tengok. Dia punya bicycle track ni akhirnya boleh sambung keseluruhan kawasan kajian tau. Sampai di ujung belatan tau, dekat tengah-tengah ni. Tengok nama ni, Selangor BioBay. So berjalan kaki, tengok
Berjalan kaki bicycle ni dia berlaku di atas tau, dia macam sky park kan. So atas jalan raya ni ialah simpang 4 tau, perasan aku latang untuk pedestrian ni kan. Okay. So orang dari sebelah kiri datang sini, ini pedestrian atau cycling park. Share kan, tengok pedestrian cycling boleh share ni. Dari Perak ke timur, nanti boleh pergi ke utara, boleh pergi ke selatan. Jadi tengah-tengah ni macam bulatan dia tengok. So bawah ni lori banyak kan, itu cakap pelan ni banyak lori sebab industri banyak pelabuhan, banyak lori. So tepi memang ada pedestrian, tapi takut tak ramai yang berani jalan tepi jalan ni. So mungkin manusia boleh jalan di atas tau. Kan, atas ni. Ini benda yang, ini real design ni buat oleh Fahmi punya company kan, Urban Skill kan. Jadi Fahmi, you pernah diajar oleh dia kan? Dia pernah ajar studio juga kan? That's why kita kena berani sikit. Ini projek sebenar orang berani ni. Pemaju pun berani nak buat duit, belanja duit buat ni kan. Tapi apa kekurangan satu, patutnya kita kena buat gerak atas ni. Kalau tak ada, takut ini macam hanya belanja duit, tak ada duit masuk. Mungkin boleh lah buat gerai kecil kan, jual surat kapal ke, jual air ke, minum ke kan. Nanti orang boleh nak atas, makan minum kan. Ini boleh kan, more activity lah kan, patutnya boleh buat kan. Nanti orang cakap nak buat esplanade kan, tepi sungai, tepi laut kan. So mungkin boleh buat bentuk konsep kayu, tapi kayu ni tak mesti kayu betul. Katakan dia kayu campur dengan polimer punya kan, supaya dia tahan air kan, tahan pasar kan, tahan panas kan. Orang boleh cycling. Tapi macam mana letak cycling ni? Bicycle ni? Itu Malaysia punya problem tu. Bicycle tak ada tempat letak ni. Kita kena sediakan parking untuk bicycle lah kan, betulnya kan. So walaupun industri area pun, kita boleh ada esplanade cantik lah. And then esplanade adalah juga children punya play area kan. Macam tu lah, lampu-lampu dia lain kan. Ini contoh macam mana kurangkan pencemaran bunyi kan daripada highway ke mana kan, dia buat barrier tu kan. Ini jenis bangunan lah kan, mungkin cakap itu nak jadi exhibition area ataupun convention center, mungkin boleh buat design macam ni kan. Apa yang dalam tu, luar tu so nampak kan, you perlu masuk bangunan pun so nampak apa pameran dia kan. So kadang kalau kita pentingkan laluan antara luar ke dalam bangunan, ke luar pun boleh tau. Sampai connectivity ni, bicycle lane ni, tengok bicycle lane ni. Dari luar, boleh ke masuk, melalui bangunan pun boleh dia keluar. Ini lagi bagusnya. Kita cross building punya kan. Crossing building punya pedestrian ke cycling pathway pun boleh tau. Satu lagi. Perasan kan, ini pun Fahmi punya company buat lah kan. Apa skill, bukan dia seorang je. Ada Fatimah Zalina, ada ramai. Mereka punya pastor ni, signage dia tengok pakai PJ ni. PJ. Kalau kelang KL ke KG ke, mungkin boleh pakai ni tau. Sampai dia nak munculkan identiti dia. So, sampai ke bus stop dekat PJ ni, nanti lanjut feature kan. You nampak ini mah PJ. Sebab apa? Design dia lain. Bus stop dia design dia lain. And then dia punya information board ni, dia ada tulisan PJ ni contoh, nampak kan? Ataupun dia pakai bunga apa? Inai, dia design kan. Sebab logo PJ ni memang bunga punya inai punya design. So bunga inai ni dia akan gunakan jadi design dia kan, seperti ni. Tengok pontok ni. Nanti pontok ni pun ada perkataan P ni. Nampak ada PJ ni, tengok ni. Pontok ni PJ. So macam itulah. Kadang-kadang kita kena kreativiti ada juga kan. So tengok pontok bas ni. Sini P, ini ada rak dia. Mungkin boleh letak buku ke apa kan. Sini ialah J. So biang ini ialah bentuk J. Biang ini bentuk P kan. That's why you kena kreativiti sikit lah. Ini biasa punya kan. Normal dia. Dia ubah jadi macam ni kan. Okay. That's why semasa buat design boleh tunjuk macam ni tau. Original design. You lukis atas gambar tu lah, edit balik gambar tu lah. Jadi apa yang nak jadi lah kan. And then you ada bicycle length sebagainya lah kan. Ini illustration, tapi sebelum illustration, you kena lukis juga layout detail dia lah kan. Lepas tu baru buat illustration macam ni lah kan. Okay. Ini boring kan, ini design. Ini pun normal. Jadi macam mana kan.
ada information area kan. PJ, dia ada letak ini map kan, map laluan bas kan, information box kan, tapi design dia macam ni, PJ contohnya kan. PJ pun boleh tempat duduk ni, kalau pas terminal kecil-kecil tak ada bomnya pun tak apa, at least tulis PJ je, orang tahu pas stop PJ lah kan, untuk orang duduk kan. Signage ni dia bentuk inai, ini signage bentuk inai ni, bunga inai punya design kan, bunga inai merah. Ada orang masuk ke? Ke keluar ni? Tengok tak? Okay, boleh kan? So, you creativity sikit lah kan? Janganlah macam ni saja kan? You kena barang ni sikit, dapat idea baru kan? KG ke, Kelang kan? Ataupun K saja ke? Kelang Diraja kan? KD ke, apa tak apalah you fikirkan. Okay. So, dekat sini tak nampak you ada creativity lagi. Kurang. And then continuous design tak ada, kurang kan? So, green tak cukup, creativity pun tak cukup. Okay, improve lagi. Kalau macam ni nampak special kan, amphitheater macam ni. Tapi untuk Malaysia ni macam sesuai ke? Macam panas lah. So kadang-kadang kena fikir Malaysia climate ni, ada tak ni panas sangat? Macam tak faham lah. Apa kita nak buat ni? Kena fikirlah. Amphitheater macam ni sesuai atau sesuai. Nanti apa nak buat amphitheater? Betul nak buat concert di sini? Mungkin bolehlah petang nak after 4 ke after 5 mungkin okey lah. Tengok early morning je lah kan. Waktu siang hari tengah hari ni macam tak boleh lah kan. Apa tujuan ni? Kita nak buat aktiviti ni apa di sini ni? Kita fikirkan kan. Betul ke kita perlu ni? Tapi nampak cantik lah, macam okey juga. Tapi nanti kita, kalau orang nak buat aktiviti apa, nak buat konsert pasking. Tu orang nak tengah ke laku ni, panas macam ni, pasking di sini kan. You boleh fikirkan, macam mana sejukkan environment di sini. Sepas sini ada padang air, mungkin okey. Kalau kita tak ada air sebelah, takut panas. Ini ada air tapi tak apa, dia tak berapa panas kan. Kalau you punya tak ada air, mungkin letak air pancut sikit di sekitar ke. Kalau tak ada elemen air kan, ini amphitheater ke ataupun square ni takut panas kan. Sebab pokok tak banyak, mungkin kena masukkan air sikit lah kan. Okey ya. That's why kena fikirkan. Infill, zone budak-budak. Ini overcrowded ni, MCO tak boleh ni. Ini new normal, life tak boleh. Ini all normal, crowded sangat. Ini design macam ni tak elok tau. Kita parking di luar, bangunan di dalam tak elok. Ini menyebabkan jalan raya nak masuk ke sport center ni jauh sebab ada kereta. Patutnya bangunan dekat jalan raya, parking dekat belakang tau, kalau boleh lah. Faham? Contoh macam ninja raya kan. Kita masuk patutnya bangunan dulu, parking mungkin di belakang. Bukannya parking dulu baru bangunan. Parking ni mungkin patut lebih nak ke belakang tau. Masuk jalan raya, bangunan dulu, parking di belakang kan. Tepi jalan ni patutnya kita utamakan bangunan, bukan dekat parking. Parking tak boleh di tepi jalan ni rugi, patutnya dalam. Kita masuk, parking di belakang. Kan? Sini depan ni patutnya bangunan-bangunan kan. Bukan dekat parking kan. Okay, terperinci lagi dia design tu, kan terperincikan lagi. Elemen you kena patutnya kreatif lagi, kan? Lagi kreatif sikit. Ini macam ni signage ni. Nak ke buat satu design special untuk Kelang ni? Kelang punya signage, apa special design? KD ke, kan? Kelang Diraja kan, Bandar Diraja kan? KD ke ataupun KG ke ataupun K saja kan? You kena fikirkan lah. You kena ada special design kan? Ya, terperinci lagi. So, bagi banyak idea. Okay, so sekarang ni buka ke tempat 3 je kan? Okay.
4 dengan 5. Okay, ini tutup lah. Berat nanti file saya. Okay, setakat ni ada nak bincang apa ke? Okay, tapi ini. Berarti tunjuk fasa 1, fasa 4. Ini fasa 5. Ini 1, so bukan. Ini 2 sudah. Okay, sorry, salah. Ini 2 sudah. 1 sudah. Okay, kita 4. Okay, so I think kita hari ni bincang 3 ni je lah kan. Tadi nampak 3 ni. Mungkin sekarang ada yang baru masuk tu, tak apalah, tak payah bincang lah. Fasa pun 11.30. So kita habis bincang ni, fasa 4 ni sudah okey lah untuk hari ni. Okay, 1, 4, 5 je lah. 1, 2, 4 kan. Mengikut tadi masa kita sebelum kita buka lah kan, siapa ada share ni. Kita bincang ni. 1, 2, 4 je lah. Sebab komen saya pun lebih kurang sama lah kan. Anak you more kreatif lah. And then kena ambil kira budget punya ha. Iaitu belanja duit, kena masuk duit. Jadi siapa nak belanja duit nak buat ni? Boleh tak kita cari company yang sesuai? You cadang saja apa company yang mungkin penting dekat Kelang yang boleh jadi penggerak utama. Untuk setiap tempat ni mungkin lain company lah kan. Untuk fasa 1 mungkin company lain, fasa 2 company lain. Atau garden itu company lain, garden satu lagi company lain kan. Jadi company tu dia majukan dia boleh dapat beli duit kan. Kita boleh fikir macam tu lah kan. We have the so-called the operator and also how to make money lah kan. Jadi ini lebih kurang sama macam dulu. Ini memang kawasan hijau kan. Tapi sama jangan lupa continuity dengan sekitar. Apabila buat design ini, you ingat dalam dia kan, lupakan luar tau. Itulah Malaysia punya design kan, tengok macam ni kan, pedestrian ni tak semua keluar tau. Itu dia masalah. Jadi Malaysia punya projek macam tu tau. Dia buat projek ini, dia ingat ni je. Jadi dia kesinambungan dengan luar ni memang kurang tau. Itu ni satu masalah. Kena ingat kan, sambungan dengan luar. So ini pun justifikasi tak masuk kan, justifikasi itu penting. Mengapa catat ini semua? Dalam utama, mengapa nak buat pedestrian walkway ni contohnya? Semua kena cadangkan ada justifikasi. Macam tadi saya cakap lah, why do that? And then how important your proposal to the RKK area ataupun to overall plan, how important your proposal? Apa pentingnya kawasan cadangan you ini? Every cadangan, every proposal, how important to the Kelang. Pocket medan selera. Orang suka ke medan selera macam ni? Itu kena fikirlah kan. Kalau tak ada special identity, no special image, orang tak datang pun. Macam hari tu kita pergi gerak itu kan, tak ramai orang pun. Waktu siang pun tak ramai orang kan. That's why itu satu masalah kan. Sebab kawasan Kelang ni, gaji tak tinggi pun. So, banyak orang makan di luar. Actually tak ramai. Pekerja Kelang ni biasa ni dia masak sendiri. Cara makan di luar. So, kita kena fikir walaupun kawasan ni kawasan industri, tapi apa aktiviti nak masuk supaya orang ada higher income. Okay, boleh bincang sikit. I think ini apa yang bincang last semester lah. Semester ni mungkin belum bincang. Apa jenis industri membawa income tinggi? Okay, siapa boleh bagi idea sikit? Halo? Siapa nak bagi idea? Apa jenis sektor industri yang mempunyai income bekerja yang tinggi? Halo? Yo ni pergi ke mana ni? Tengah tidur ke tengah basuh baju ni? Halo? Hello. Ya, siapa ni? Ya. Saya Afifi, doktor. Siapa ni? Afifi. Afifi, yes. You fasa berapa? Ya. You fasa berapa punya? Saya fasa 3 tapi belum combine lagi semua. Apa? So you rasa apa jenis sektor industri kita punya pekerja gaji lebih tinggi? Saya rasa macam industri elektronik kot, macam pembuatan separuh siap. Ya ke? Pekerja gaji tinggi ke? Itulah you kena pergi baca banyak lah. Kelang ni
mungkin operator dia, pemilik dia mungkin income dia tinggi lah kan, business dia tinggi. Tapi pekerja kilang, ia cari kerja nanti, ia tanya lah abang ke kakak you ke, makcik-makcik ke. Kalau kerja di luar ni, mana jenis kerja gaji lebih tinggi ya? Kilang ke bidang lain? Oh, okey Dato'. Sebenarnya kilang ni banyak orang kerja operator je kan. Gaji tak tinggi, yang manager je tinggi, seorang 2 orang je. Yang lain tu semua gaji tak tinggi tau. So, sekarang ni kita pandang industri, majoriti penduduk yang kerja kilang, gaji tak tinggi tau. Tak kira lah Malaysia ke luar negeri, gaji tak tinggi. So, apa kita nak masukkan aktiviti tu supaya gaji tinggi? Barulah pasal-pasal kegerai ni atau orang fikir tau. Macam mana naikkan gaji? Itu kena baca sikit cari maklumat kan. Kilang ni bagi saya gaji paling rendah tau. Yang tinggi ni apa? Kan? Okey Dato'. Okey, kita ingat kita compare Malaysia dengan US. US punya gaji lagi tinggi dari Malaysia kan? Yes. Malaysia ni dulu lagi gaji rendah kan. Kita ialah sektor primer kan. Iaitu menghasilkan bahan mentah kan. Contohnya biji timah ke, minyak sawit ke, getah ke kan. So kita ialah primary punya production tau. Menghasilkan bahan primer tau, mentah ni tau. So pekerja macam petani kan, gaji paling rendah lah kan. Contohnya sayur kan, 1 kilo, you beli dia keluar lah RM2. Tekar farmer mungkin 20 sen je kan. Dan saya petani ni gaji paling rendah, yang primer ni gaji paling rendah kan. Seperti pekerja pertanian kan, nelayan, gaji mereka paling rendah kan. Okay, primary sector paling rendah ni. That's why Malaysia bergerak ke secondary punya industri kan, secondary. Kan, daripada primary ke secondary kan. Secondary ni apa? Production lah kan, macam kilang lah kan. Secondary production, kilang. Tinggi sikit gaji. Okey lah, pekerja kilang tak apalah 1,500, 2,000 gaji. Itu je. Tak tinggi lagi. Apa yang lagi tinggi? Yang negara lain pergi punya. Macam US, macam Singapura pergi. Tertiary. Kan, more to apa? Kan, services tau. Business. Dia apa? Dia apa nama? Import export. Kan, dia trading kan. Contohnya lah kan, sayur cakap, dekat petani sana 20 sen. Sampai pemborong mungkin jadi RM1. Sampai runcit RM2. Sampai restoran RM10. So siapa yang paling dapat untung banyak? Primary, nelayan, petani 20 sen je harga dia. Kan? Sampai pemborong, trading yang orang naik sikit, mungkin RM1. Sampai runcit, services industry kan, business yang orang kan, mungkin sampai sudah RM2. Okey. Tapi sampai apa? Restoran, satu mangkuk sayur berapa ringgit? RM8, RM10 kan? Nampak? Nampak ke trend tu? So apa you belajar di sini? Primary gaji rendah, sekunder lagi tinggi, tertiary lagi tinggi. Lagi tinggi dia apa? Business kan, service provider kan. Orang yang paling dekat dengan end user ni, end customer ni, gaji paling tinggi kan? Income dia paling tinggi kan? Betul kan? Betul. Orang lain macam mana? Setuju ke? Atau pantahan ke? Boleh, buat pantahan tak apa. Kita ni, planning ni, kita boleh terima pantahan. Kan? That's why macam ikan kan, nelayan miskin. Pemborong kaya sikit. Runcit lagi kaya. Restoran, lagi kaya. Kan? So orang yang paling dekat dengan end user, dia paling gaji tinggi. Orang paling jauh daripada end user, gaji paling rendah. That's why sekarang ni kita ni industri, ini level kedua tau. Sekunder kan? Ataupun tertiary je. Masih jauh lah. Kalau kita pergi ke services, itu ni gaji sini baru naik. That's why kalau boleh buat gerai ke, buat exhibition center ke, maksudnya kita buat benda yang dekat dengan end user tau. Macam kilang, end user maksudnya pembeli biasa kan, tak akan masuk kilang beli barangnya kan. Kita pergi shopping mall beli barang. So shopping mall dapat keuntungan paling tinggi. Kilang ni dia bekalkan barang kepada shopping mall je. That's why shopping mall akan ambil dengan harga rendah tau. That's why kilang barang dia murah. Gaji pun rendah lah. And then sampai shopping mall, sampai kedai runcit, barang sudah naik harga. And then dia income jadi tinggi lah kan. That's why macam mana kita nak naikkan aktiviti komersial di sini tau. Kan, gerai ke, kedai ke, kan, tourism ke, kan. Kita nak aktiviti yang dekat dengan end user, dengan pembeli akhirnya. Baru kita dapat maximum profit. Yang operator ni baru gaji tinggi, baru mandat ini naik. Kita boleh naikkan income orang. Kalau tak ada, kita asyik sebut, menaikkan tarikh hidup penduduk. Tengok apa? Buat kilang lagi. Buat kilang. Macam mana naikkan tarikh hidup orang? Kilang gajinya
rendah. Laki perempuan Kilan, tengoklah Bandar Kilan, gaji tinggi rendah. Kan, Kelang gaji rendah, Pasir Gudang gaji rendah. Mana tempat yang gaji tinggi? KL gaji tinggi. Mengapa? Bukan Kilan. Dia Ketai, dia percepat kan. Taman Sara gaji tinggi. Kilan ke? Bukan Kilan. Kan, dia services kan, komersial kan, office kan. Kalau Pantai Timur lagi miskin. Primary, tangkap ikan, cucuk tanam. Itu lagi rendah. So orang yang semakin jauh daripada end user, dia semakin low income. That's why Ina majukan ekonomi, Ina tolong P40 naik atas. Janganlah minta dia kerja Kilan je. You kena bagi dia peluang jadi gaji yang lagi tinggi. Ataupun jadi petani saja, itu gaji rendah. Boleh ke petani tu contohlah kan, dia jual sayur dia sendiri online. Dia tak payah bagi pemborong. So dia jual 20 sen, jadi jual RM2, dapat 10 kali ganda punya income no, kan. Bagi dia cucuk tanam, petani free sangat. Online lah jual. Kan petani biasa ni tak kerja 8 jam pun kan. Kalau dia tak kerja 8 jam, dia kerja 4 jam saja dekat kebun. Lagi 4 jam, mengapa tak boleh jual online je? Mengapa dia mesti bagi pemborong? Kan? Itu ni mindset kita tau sampai. So, macam mana pandang nak gerak ke maju kan? Macam tolong P40 ni kan? Macam mana petani jadi entrepreneur ni? Boleh jual sendiri kan? So dia bukan lagi primary sector, dia sudah jadi tertiary sector lah. Dia jual sendiri kan? Jangan 4 jam pergi ke kebun, lepas tu simpan-simpan cakap porak-porak sampai tengah malam tak mau tidur kan? Itu ni buang masanya kan? Jadi petani tu semakin miskin tak? Makin miskin. So apa aktiviti ekonomi yang kita masuk? That's why you cadangkan komersial semua. Bagus lah, bencana pendapatan tinggi. Tapi siapa nak datang ni? You kena ada attraction you. Kalau tak ada attraction, orang tak mau datang. Kan? Boleh? Boleh. Cara itu kita ada attraction. Apa special ni? You kena tahu banyak orang kaya dekat KL lah, dekat Taman Sara. Tapi sana makan hari-hari mereka so boring lah. Kalau sini atas benda special, mereka pergi dah macam Kuala Selangor. Orang cakap nak pergi makan seafood, siapa benar orang makan seafood. Orang KL, Taman Sara boleh jauh pergi tau, 1 jam pergi ke Kuala Selangor makan seafood kan. Janji ada benda menarik dia akan pergi. So, apa yang menarik orang datang ke Kelang? Kan? Kuala Selangor siapa benar sebab seafood. Sini ada apa? Kilang. Adakah orang KL nak datang tengok Kilang? Tak ada. So, apa yang menarik orang datang sini makan? Kalau you nak buat kedai makan, kedai makan. Apa yang menarik orang datang? Kalau buat tourism, mengapa orang datang sini? You nak buat gym kan? You nak buat healthcare ataupun you nak buat itu tadi cardio punya fitness. Mengapa orang datang dari luar ni? Apa special di sini ni? Itu benda semua kena fikirkan. The special, how special tempat sini. Kalau tak ada, orang tak datang buat apa? Kan, makan di sini. Apa special makan di sini? Cakap makan di atas bot. Lain cerita lah. Kan, itu Asal tunjuk gambar kan. Makan di atas kapal. Makan di atas bot nelayan contohnya. Apa ada something special? Kan, KL memang tak ada lah bot nelayan boleh makan kan. Di atas tarak macam mana, di bot kan. Sini Kelang ada sungai, ada laut. Boleh ke package makan di atas bot 1 jam. So you naik kapal ke bot itu, lepas tu terus keluar ke laut Selat Melaka. Lepas 1 jam balik lagi. So makan di atas Selat Melaka. Mungkin itu special. Masa sampai dia hantar balik. Kan? That's why kita kena fikirkan the attraction, the activity, the special. Kalau semua macam gerai biasa-biasanya, itu aja tak ada hopnya lah, no hop lah kan. Apa special? Macam ini. Nampak gambar interesting lah, makan-makan tepi sungai. Jadi pastinya sungai ni kena cantik lah. Mungkin kita kena ada verification projek lah kan. River Alive ke apa benda projek kena buat dulu. Cadang-cadang lah. Kalau tak ada makan sini, tempat bau busuk, buat apa? Kan? Sungai ni bau busuk punya. You nak makan sini lah. Selera pun dah hilang kan. Itu kita fikirkan lah. Okay, mungkin boleh buat lagi. Makan atas bot layang. Itu lain special tu. Okay? Boleh. Improve lagi your idea. Idea you all ni tak cukup tak ada elemen ekonomiknya lah, terlalu konservatif. Even design ni kalau betul-betul buat tak ada pelancongnya, tak ada penggunanya, tak ada businessnya, rugi. Pantai cantik tapi kosong. Ini tak mau design macam ni saya cakap kan. You ni pakai standard PowerPoint punya itu view color kan, texture dia kan, tak mau kan cantik, kena lukis balik. Pompom dia tak macam ni ni tengok pun nampak sangat macam budak-budak punya graphic design, tak apa. Pompom dia macam mana, dia lukis betul punya. Tarik utara, nampak macam tadi YouTube punya SS2 punya tu. Itu pompom betul punya, bukan macam ni punya.
Ni nampak sangat pakai PowerPoint punya texture kan, tak boleh. PowerPoint texture tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai macam ni. Design betul-betul bumbung dia macam mana jadi. Okey? Boleh ha? Boleh. Okey. Ini nampak okey, betul sikit. Ini macam okey. Ini tak okey. Ini kena bagi. Kalau macam ini, alamak, lari. Okey, bumbung macam ini, kau tengok atas mengapa jadi macam ni? Lain kan? Ini tengok ini macam lain kan? Nampak tak? Ini bumbung dia, ini bumbung dia. Tengok betul kan? Ini 2D, ini 3D. 2D macam lain. Itu tak boleh ini. Nampak sangat lain. Tak boleh ya? Lukis balik. Kalau ini 2D jadi macam mana? Mungkin ada line, moving, nanti ada line ke sini kan? You kena lukis betul sikit, real sikit ha? Ya? Okay, so ada apa lah bincang ke? Semua jelas? So berani sikit ha? Okay, so kita punya studio submit awal Julai kan? I think kita kena maintain lah. Supaya lepas awal Julai, you ada 2 minggu, 3 minggu untuk paiki thesis lah. So I think studio tak boleh extend lama. You kena ada masa untuk buat you punya thesis juga. So okay ya, di fokus ha. Dua-dua kena fokus ni. Dua mata, dua kerja utama lah kan. Studio dengan research. Dua-dua kena fokus. Itulah kilang kaji operator 1,200 je. Kalau dia akan 1,500 tu kita mahamnya lah, kilang bagusnya lah kan. Dia boleh kaji rendah je kilangnya kan. You tak nak buat nanti ambil orang Indong ke orang Filipin datang nanti. Itulah lagi kaji rendah itu. So kita kena macam mana tolong orang naik kaji, bukannya campaign saja dah guna. Campaign tak ada guna. You kena tukar jenis perkhidmatan, tukar jenis business tu. Okay. Ada apa? Kalau tak ada apa, kita itu je lah. Siapa nak cakap apa kan? 24 orang saja. Lagi 4 orang tu gimana ni? Kan? Termasuk saya 24 tau. Macam ada 5-6 orang ni tak masuk ni. Okay. Siapa nak cakap apa kan? Semua okay? Rizky. Okay, apa nak cakap? Tak ada? So, semua okay So, creativity kena tambah. And then kena fikirkan pelaksanaan. Macam mana melaksanakan. Semua cadangan you kena fikirkan pelaksanaan. Sekarang ni soal 18 Jun now. Lagi 2 minggu je kan. Patutnya kena siap lah. Design ni. Cepat lah. Kita kalau boleh tutup awal Julai ni. 2-3 minggu ni kena tutup ni. Lepas tu you fokus thesis sikit kan. Lepas tu kena amend thesis lagi semua kan. Yes. Muhammad Afifi nak cakap apa ke? Tak ada? Tak ada doktor. Tak ada? Semua okey? Okey. Ni okey, kalau tak ada apa nanti itu saja kan. Okey, tak ada apa Okey doktor. itu sajalah. Okay, thank you. So buat kerja Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Okay, thank you. Miss.